Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kami Majelis Jemaat GKI Bungur terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam anugerah-Nya tetap sehat, bersemangat, dan menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah pada hari Minggu ini. Nah, marilah kita beribadah bersama-sama dengan tetap fokus kepada Dia, Tuhan, Juru Selamat kita. Dan kita setia di dalam beribadah, menyembah, serta melayani Dia. Ingatlah bahwa Dia, Tuhan, sudah lebih dahulu melakukan semuanya untuk kita. Kepada kita yang lemah, berdosa, dan berseteru, orang-orang yang tidak layak ini, Dia telah memfokuskan kasih-Nya atas kita. Selamat berjuang, menyenangkan hatinya Tuhan, dan kita selalu mengalirkan berkat yang dari Tuhan itu. Selamat beribadah Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，做路上的光，成为我脚前的灯。主，求你坚固我的信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命能够彰显Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan Yesus. 印尼基督教会百良安区会的会友们，大家早上好。 Kita sungguh bersyukur kalau di minggu pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah. 今天早上我们非常的感谢主，我们还有机会能够一起做敬拜。 Meskipun ibadahnya masih dilakukan secara online. 虽然敬拜的方式我们是用网络来的方式， Ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan untuk kita semua. 这是主的恩典来他赐给我们。
Baik, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sebelum ibadah dimulai. 我们先拿个时间，我们先预备好我们的心，来开始今天的崇拜。Jemaat diundang bangkit berdiri. 会众请站立。 Hari ini adalah sebuah hari perhentian. 今天是安息日， Hari di mana kita mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. 我们当在我们的生活当中，我们来纪念我们的神。 Pemazmur berkata, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mazmur nomor 2 ayat 11. 诗篇第2篇第11节，当存畏惧侍奉耶和华，又当存战争的而快乐。 Mari saudara-saudaraku yang percaya kepada Tuhan dan takut kepadanya, kita menghadap Allah yang mulia, mengakui kemuliaannya dengan menaikkan pujian mulia bagi namanya. 我们来赞美荣耀我们的神的圣名。我们来唱诗圣教诗歌第18首。 Yesusku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia, mulia, mulia bagi nama-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 我们的帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。Silakan duduk. 会众请坐。 Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah beritakanlah kabar baik. 我们今天的主题就是传扬好信息， Injil adalah kabar baik. 福音也就是好信息， Satu kabar di mana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, manusia yang tidak layak mendapatkan kasih-Nya. 是上帝表达他的爱对于我们，是我们人类是不配得到他的慈爱。 Bagaimana kita sebagai umat yang dikasihi dapat lebih menghayati kasih-Nya. 当我们属于他的所亲爱的子民，我们应当怎么来出售他的恩爱？ Dan bagaimana kita meresponi kasih ini di dalam kehidupan kita. 而且在我们的生命里面，我们应该有什么样的回应？ Firman Tuhan hari ini akan dibagikan oleh hambanya Pendeta Sutotan dari GKI Agape. 今天的福音由我们的陈德光牧师从仁爱堂所传讲的。 Dengarkanlah firman Tuhan yang menyatakan bagaimana kabar baik itu diberitakan dan diberikan oleh Kristus kepada umat-Nya. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 我们来聆听主的好的信息，在路加福音第4章18到第19节。路加福音第4章18到第19节，主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神约纳人的新年。 Mari bersama-sama kita menyatakan kerinduan untuk pembawa kabar baik dengan menyanyikan satu pujian Genta Injil Bergaung NKP 202. 我们来在荣耀赞美我们的神，我们唱诗《跟大英经不高》。 Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Besarlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemas. Injilnya memberi sukacita yang besar. Entah Injil mengundang masuk pesta mulia. Jangan tampik panggilannya yang penuh anugerah. Berikan tubuhku, kau yang lapar makanlah. Walaupun dosamu merah bagai salju putih,
suaranya bergema dalam dunia yang cemas. Injilnya memberi sukacita yang besar. Entah Injil bergaul, diwartakannya terus, tentang kasih yang sempurna karena kurban penebus. Berikan wartanya bagi insan dunia, sudah lahir Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Suaranya bergema dalam dunia yang cemas. Injilnya memberi sukacita yang besar. Mari kita memasuki pengakuan dosa. 我们来进入我们的认罪祷告。 Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan gentar. Kami mau mengakui segala kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami menyimpang dari jalan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami juga seringkali gagal dan lalai menjalankan tugas membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. 会众请站立。 Bagi setiap kita yang telah sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. 我们刚才已经承认了我们一切的罪恶过犯，当然我们现在来聆听今天的恩典的信息，在耶利米哀歌第3章22到23节。我们不致消灭，不出于耶和华出般的慈爱，是因他的怜悯不致断绝。每早晨这都是新的，你的诚实极其广大。 Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian sangat besar anugerahnya. 我们来预备我们的心来聆听主的话语。之前，我们先唱一首歌《奇异恩典》。 Selesai ini
此恩典，使我敬畏，使我心得安慰。主是这次我们安慰，战胜了懊悔，孤大把这一样的苦，苦哈拉扎的人，但土哈拉把你采谷，把你弄一路谷，已经捐献到骨盆中，我今来到主前，全靠主恩福气保佑，安全带进永久。Meski telah sedang lewat di segala mulia, diriku berani memuji Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pada pagi ini. Di dalam ibadah yang kami adakan, kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus akan urapi untuk hamba-Mu yang akan menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Jadikan dia menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada umat Tuhan. Dan Kau juga yang akan memberikan pencerahan bagi setiap jemaat-Mu yang akan mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai ayat yang ke-39. 我们来一起来翻开我们的圣经，在马可福音第1章29到39节。 Nats firman Tuhan ini akan dibacakan secara bertanggapan. Untuk ayat yang bernomor ganjil akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat yang bernomor genap akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 马可福音第1章29到39节，我们用琴的方式，单数的印尼文，双数的中文。 Ayat yang ke-29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. 西门的岳母正嗨热病躺着，就有人告诉耶稣， Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. 天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣跟前。 Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. 耶稣治好了许多害各样的病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，
因为鬼认识他。 Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 西门和同伴追了他去。 Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." 耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。” Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 主基督所亲爱的弟兄姐妹，早上好，平安。 Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita dalam kondisi tubuh yang sehat untuk bisa beribadah bersama-sama meskipun ibadahnya secara online. 感谢主，虽然我们今天早上用这样的原处网络方式做敬拜，但是我们也感谢他还赐给我们健康的身体。 Firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, mengambil tema beritakanlah kabar baik. 今天我们思想的主题就是要传扬好信息。 Dalam hidup keseharian yang kita jalani saat ini, seringkali kita dibombardir oleh berbagai macam berita yang disampaikan. 当我们在日常生活当中，我们常常很多新闻我们所聆听的， Baik disampaikan melalui media televisi, radio, koran, dan lain-lain. 还有电视、报纸，然后什么录影，什么一些左右都是来的信息。 Dan kalau kita mau menyimak dengan benar setiap berita yang kita dengar atau yang kita baca itu, 如果我们仔细的去看、去听， seringkali membuat hati kita gelisah, takut, dan khawatir. 常常让我们的心担忧。 Saya setiap kali mengikuti berita tentang perkembangan dari pandemi COVID-19. 我时常一直跟追这个关于我们这个疫情的新闻， Dari hari ke hari pertamanya semakin lama semakin banyak. 一天过一天，每一天的过越来越多。 Sekarang untuk konteks Indonesia, pertambahan orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona itu sudah belasan ribu. 现在每日在印尼确诊的人数是有1万多， Dan sekarang totalnya udah jutaan. 现在总起来已经100万多了。 Belum lagi orang yang meninggal karena terinfeksi oleh COVID-19 itu. 或者那些已经死亡了，因为这个病毒而死亡的人， Membuat hati juga was-was dan takut. 让我们的心觉得很担忧、很害怕。 Ketika juga kita mendengar akan bagaimana kondisi ekonomi negara kita Indonesia. 当我们去问我们印尼的国家的这个经济怎么样， Semakin lama bukan semakin baik kondisinya. 越来不是越好， Semakin lama semakin memprihatinkan buat kita. 越来越可悲。 Kita juga mendengar berita tentang bencana alam yang terjadi. 我们聆听关于天灾， Di berbagai daerah terjadi gempa bumi, 很多地区发生了地震， terjadi banjir bandang. 很多水灾， Ada juga terjadi gempa di berbagai tempat 在各地都发生了大地震， yang membuat kita semakin hari semakin gak tenang. 让我们每一天越来越没有这个安全感。 Beberapa hari terakhir ini 好像 kita 这几 dikejutkan 天， dengan peristiwa gempa yang terjadi di beberapa tempat. 回想到有几个地方发生的地区，这个地区 Dan 发生 gempa 地 itu 震， terjadi bukan dalam waktu orang-orang lagi bersiaga, 发生的不是人在警醒的时候， tapi dalam kondisi orang yang lagi tidur nyenyak. 但是人在睡着的时候。 Terakhir saya dengar berita gempa yang terjadi
di daerah Sulawesi itu pukul 2 lebih sekian menit. 我最后聆听在苏拉威西岛那边半夜2点多发生一个地震。 Terus saya berpikir, 好，我 kalau 在想， misalnya itu terjadi saya alami lagi enak-enakan tidur. 如果我正在睡得着， Terjadi gempa. 突然间地震， Saya bisa melakukan apa-apa. 我什么都无法去做。 Kita juga mendengar peristiwa kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 也这个一个飞机，有一架飞机它怎么样落地 yang 降， menelan puluhan korban jiwa yang sampai sekarang pun belum semua korban itu ditemukan jasadnya. 有几十个人的死亡，甚至到现在他的尸体都还没有找到。 Kita juga dikagetkan dengan berbagai macam konflik sosial yang terjadi. 还有一个社会的挣扎，我们也觉得一些有惊讶的事。 Dan kalau kita mengikuti peristiwa itu, berita-berita seperti itu membuat kita semakin tidak tenang menjalani hidup. 如果我们跟追这些新闻，会让我们的生活不安。 Apalagi saat ini dengan kemajuan media sosial, 何况在今天的时刻，科技很发达， berbagai berita dengan cepat kita bisa tahu. 在网络里面，很快我们得到一个新的新闻。 Dan untuk konteks hidup kita zaman sekarang ini, 像我们在现在的这个世界， kita bukan hanya sebagai orang yang menerima berita itu. 我们不是单单聆听这个新闻的人， Bisa jadi kita pun sebagai orang yang menyebarkan berita itu. 也许我们变成这个发出这个信息的人。 Tinggal beritanya yang kita sebarkan itu berita yang seperti apa. 那我们所发出的信心是怎么样的一个信息？ Banyak kali sekarang ini kita mendengar berita yang kadang-kala berita bohong. 有时候是一些谎言， Berita-berita yang buruk 那些不好的新闻， yang sengaja disebarkan, dihembuskan untuk membuat orang-orang yang mendengarnya takut, gelisah, dan gaduh. 是故意把这个新闻传出，让很多人会很乱。 Dan saya berharap kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus enggak ikut-ikutan di dalam menyebarkan berita-berita seperti itu. 我希望我们身为主的信徒们，不要随便去传那些不明不白的新闻。 Kita sebagai orang yang telah diselamatkan dalam Kristus, diutus ke dalam dunia ini untuk menjalankan peran sebagai pembawa berita. 主差遣了我们来到这个世界里边，是变成一个他的工具，是要传他的福音。 Berita seperti apakah yang akan kita sampaikan dalam pemberitaan kita di tengah dunia ini? 那我们在这个世界要传怎么样的信息呢？ Kita harus memberitakan kabar baik. 我们应当要去传扬好的信息。 Kabar baik seperti apa yang kita akan beritakan itu? 所以我们怎么样的一个好的信息呢？ Yaitu Injil Kerajaan Allah yang berpusat pada pribadi Yesus Kristus yang bisa memberikan anugerah keselamatan. 天国以主为中心，而能够赐给我们这个恩典。 Pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 39 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. 我们刚才读的经文在马可福音第1章29到39节。 Kita akan belajar tentang pemberitaan kabar baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 学习到了主耶稣所传讲的好信息， Bagaimana cara Yesus memberitakan kabar baik itu? 主怎么样来传讲这个好信息？ Saya akan menilai dari nas yang tadi sudah dibacakan ada 3 langkah, 3 cara yang Yesus ambil. 我这边有看过，有查过，有3种方式主已经做过的。 Yang pertama, 第一个， Yesus ketika dia memberitakan kabar baik itu, dia menyediakan waktunya secara khusus untuk berdoa kepada Bapa di surga. 他是特意的预备时间来向天父的神祈祷。 Mungkin banyak orang katakan, 可能很多人说， saya bisa berdoa kepada Tuhan kalau saya banyak waktu luang. 我如果有空的时间，我才祷告。 Kalau saya sibuk setiap hari melakukan ini dan itu, melayani, melakukan pelayanan ini dan itu, saya nggak punya waktu khusus untuk berdoa. 我如果每一天一天到晚都是手忙脚乱的，我没有时间祷告。 Apa benar seperti itu? 难道这样是对的吗？ Kita belajar dalam pribadi Yesus Kristus ini. 我们来看在主的身上， Yesus dalam kesehariannya, dia begitu sibuk untuk melayani, memberitakan kabar baik itu.
他每一天非常的忙碌来去传扬这个好的信息。 Tapi di tengah segala kesibukannya, dia menyediakan waktunya secara khusus untuk berdoa kepada Bapa. 但是在他的忙碌当中，他特意的抽出空来向他的天父祷告。 Dan waktu yang Yesus pakai untuk berdoa bukanlah waktu yang sisa. 他所用的时间为了祷告，不是剩余的时间。 Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-35, 我们看第35节， dikatakan waktu yang Yesus pakai untuk berdoa kepada Bapa di surga dikatakan pagi-pagi benar. 就是炽热的早晨的意思，就是非常非常的早。 Waktu hari masih gelap. 当天未亮的时候， Ini waktu yang Yesus pakai untuk berdoa. 这个时间耶稣使用了为了祷告。 Kita sebagai anak Tuhan yang begitu sibuk lakukan ini dan itu, melayani ini dan itu, seringkali waktu masih gelap, pagi-pagi benar kita lagi enak-enakan tidur. 身为主的儿女，我们忙碌了做这个做那个，服侍谁，侍奉那个。有时候这样的早晨的时间，我们还在睡着。 Tapi Yesus pakai waktu itu untuk berdoa. 但是耶稣使用了这个时间祷告。 Penting sekali doa itu buat seorang pemberita kabar baik. 对于这个带来好信息的人，祷告是非常的重要。 Tanpa doa, kita nggak punya kekuatan untuk menjalankan tugas itu. 没有祷告，我们没有力量来去执行这个责任。 Kemudian hal yang kedua, cara yang kedua yang Yesus lakukan. 第二种方式， Yesus keluar dari zona nyaman pemberitaan kabar baik. 耶稣跳出从他的舒适区，为了传他的福音。 Jadi ketika dia ada di Kapernaum, orang-orang begitu kagum dengan Yesus mengikuti kemanapun Yesus pergi. 在加百农的时候，很多人都惊讶，很多人都跟随主。 Sebetulnya udah enak kondisi seperti itu, udah nyaman. 其实这种情况已经非常好了，非 Gak 常的 usah 舒 pergi 服， kemana-mana, sudah banyak orang yang mengikuti Yesus. 哪里都不用去，很多人都会跟着他。 Tapi apa Yesus mau tetap dalam kondisi seperti itu? 难道耶稣还是要留在这种情况吗？ Dia tidak mau. 他不要， Dia mau keluar dari zona nyaman itu. 耶稣要跳出这个他的舒适区。 Sehingga ketika ada muridnya yang lapor kepada Yesus bahwa orang banyak mencari Yesus, 所以当门徒跟他报告有很多人找他， Yesus katakan marilah kita pergi ke kota-kota yang lain untuk mengabarkan berita baik itu. 耶稣却说我们可以往别处去，到邻近的乡村，也可以在那里传福音。 Kita sebagai orang-orang percaya Yesus dipanggil untuk menjadi penjala manusia. 身为他的信徒们，我们是被呼召，是来去抓那些人的灵魂。 Berarti ketika kita bicara tentang tugas seorang penjala manusia, 这个抓人的灵魂的任务呢， di mana kita akan menjala manusia itu? 我们在哪里来抓这些灵魂？ Gambarnya seperti seorang yang menjala ikan. 就好像渔夫想要去抓鱼， Dia menjala ikan harusnya di tempat yang terbuka, yang luas, bisa di sungai, bisa di lautan. 抓鱼可能是在河边，在海中， Ikan-ikan yang masih berkeliaran tersebar dengan bebas. 就很多很自由的，都随时都可以抓到鱼。 Itu yang harus dijala. 那么他们就是要被抓的， Bukan kita dipanggil untuk menjala ikan yang ada di kolam ikan atau di akuarium. 不是我们被呼召的去抓那些鱼在鱼缸里面的鱼。 Bukan kita juga untuk mencari ikan, menjala ikan di pasar, orang yang sedang jualan ikan. 也不是到市场那边去跟卖鱼的人在那边的鱼我们去抓。 Tapi sekarang ini 但是在 banyak 现在， orang-orang Kristen yang melakukan cara-cara seperti itu. 很多基督徒使用了这样的方式， Dia bukan menjala jiwa, 他不是来去抓灵魂， bukan yang memberitakan kabar baik supaya orang yang tidak percaya bisa menerima anugerah keselamatan itu. 是传好的信息，让那些还没有信靠主的能够信靠主。 Tapi hanya memindahkan jiwa-jiwa yang sudah bertobat dari satu gereja ke gereja yang lain. 乃是把旧的灵魂从一个教会移搬到别的教会， Karena kenyamanan yang ditawarkan, 因为所推荐的舒服， tempat kami lebih nyaman dibandingkan tempatmu.
我们现在的地方比较舒服，比起你旧的地方， Dan ini bisa menjadi masalah serius dalam kehidupan kita bergereja. 这可能在身为教会的生活里面会成为一个非常严重的问题。 Dulu pernah dikenal istilahnya curi-curi domba orang. 以前有一个句话就是偷羊， Dan seringkali domba yang dicuri itu bukan domba-domba yang kurus-kurus, 那些被偷的那些羊不是瘦巴巴的羊， tapi domba-domba yang gemuk, yang tambun-tambun itu jadi rebutan. 是非常肥胖的那些羊，变成很多人在抢。 Hal yang ketiga kita lihat cara Yesus di dalam dia memberitakan kabar baik itu. 主传出这个好信息的第三种方式， Pemberitaan kabar baik yang dilakukan Yesus bukan hanya lewat perkataan saja, tapi melalui tindakan nyata yang penuh dengan kuasa. 这个传讲好的信息不但从口中所出的言语，但是从行为上他所作所为的， Kuasa untuk apa? 什么样的权利？ Untuk menyembuhkan orang-orang sakit. 医治病人、 Kuasa untuk mengusir setan-setan. 赶鬼的全能。 Jadi kalau kita baca di dalam mulai dari ayat yang ke-29, 如果我们从第29节来看， cerita bagaimana Yesus bersama dengan muridnya datang ke rumah Simon Petrus. 他与他一些门徒来到西门的家， Untuk apa Yesus dibawa ke rumah Simon Petrus? 耶稣被带着到西门的家，为了什么？ Karena ibu mertua Simon Petrus lagi sakit, demam. 而西门的岳母正害了病党， Dan Yesus hadir di sana, lalu dia menyembuhkan mertua Petrus ini. 耶稣到那边，然后耶稣医治好他的岳母。 Apakah hanya terbatas pada mertua Petrus yang disembuhkan? 难道单单只有西门的岳母被医治吗？ Tidak. 没有， Justru banyak orang-orang sakit yang lain yang datang disembuhkan oleh Yesus. 很多拥有疾病的人在那边，耶稣也医治好他们。 Dan orang-orang yang kerasukan setan-setan pun dibebaskan oleh Yesus. 甚至被鬼干腐的鬼附的人，耶稣给他们释放。 Sehingga orang-orang yang hadir yang menyaksikan peristiwa itu kagum. Hebat ini pribadi Yesus. 所以在场的人看到耶稣的所作所为的，非常的惊讶。 Jadi ketika kita bicara tentang memberitakan kabar baik, 所以当我们说传扬这个好的信息， harusnya setiap apa yang kita katakan dari pemberitaan kabar baik itu ada kuasa di dalamnya. 所以要相信我们口中所说的一句话都带着能力。 Maksudnya apa kuasa di sini? 这个能力是什么意思？ Untuk konteks kita zaman ini, 在我现在的世界， ketika kita bicara tentang kabar baik, 当我们讲到好信息， Injil keselamatan ketika orang percaya kepada Yesus, dia mendapatkan kehidupan kekal. 救赎的福音会好好的保护他， Dan hidupnya pun mengalami perubahan itu. 他的生命也会有改变。 Tinggal apakah kita mengalami perubahan itu sendiri? 只要看我们有没有这个改变。 Jangan sampai ketika kita sudah mengaku menerima kabar baik itu percaya kepada Yesus, hidup kita nggak jauh beda dengan kehidupan masa lalu kita yang berdosa. 不要我们已经接受了他是为我们的救主，但是我们的生活、我们的生命还是跟我们旧的一样。 Pemberitaan kita nggak ada kuasa di sana. 那我们的传讲没有任何的力量。 Pernah suatu kali 有一次， ada seorang anak remaja, 有一个少年人， dia baru bertobat percaya kepada Yesus. 他刚刚悔改，接受了主。 Kemudian di dalam salah satu ibadah yang dia ikuti, 还有在一个崇拜会里面， firman Tuhan berbicara tentang menjadi saksi untuk orang yang terdekat di tengah-tengah keluarga. 讲到身为我们在家庭里面当中变成一个见证人， Lalu dia pulang ke rumah. 他就回家， Dia mulai bicara tentang Yesus buat orang tuanya. 他开始对于他的父母讲到关于主耶稣。 Terus bagaimana respon orang tua ketika mendengar pemberitaan kabar baik, keselamatan di dalam Yesus yang disampaikan oleh anaknya? 那父母对他孩子所说的关于主基督的这个释放的恩典有什么回应？ Orang tuanya katakan, kalau engkau benar menerima kabar baik itu, harusnya ada perubahan dalam hidupmu. 他父母这样的说：“你如果真的接受了这个好的信息，你的生命也应该 Tapi 有 aku nggak 变化。 melihat perubahan itu terjadi dalam hidupmu. 这个变化应该要看得出来在你们生命里面。”
Jadi ketika engkau beritakan itu, nggak ada sesuatu yang menarik bagiku untuk mengikuti jejak imanmu untuk percaya Yesus. 所以，当你只单单的说出，是没有什么兴趣让别人能够跟着你。 Dan bukankah ini seringkali terjadi dalam hidup kita? 这个时常发生在我们的生活里面。 Apalagi kalau kita percaya kepada Kristus dalam lingkungan keluarga kita yang mayoritas belum percaya kepada Yesus. 何况是如果我们身为信徒们，但是我们的家庭大家庭还不是信靠主的， Hidup kita akan disoroti oleh mereka. 我们的生命会受到关注。 Jadi tunjukkanlah hidup yang mencerminkan bahwa kita telah mengalami kabar baik itu. 所以你们要活出已经得到了这个好欣喜的样式的生活。 Seorang yang telah mengalami secara pribadi indahnya hidup karena menerima kabar baik, 一个人如果亲自经历到他的生命接受了这个好信息， yaitu percaya pada Injil Kerajaan Allah yang berpusat pada diri Kristus Tuhan. 是天国的好信息，以主为中心的， Dia nggak akan tinggal diam. 他不会袖手旁观。 Tapi dari dalam hatinya ada dorongan besar yang akan menggerakkan dia untuk memberitakan kembali kabar baik itu kepada orang-orang lain yang belum percaya. 但是从心里面有推动力，不断的在推他，要把这个福音去传讲给那些还没有听过道的人。 Dan kita bisa bayangkan kalau ada dorongan besar dari dalam hati kita yang mendorong kita untuk melakukan itu, 想一想，如果从心里面有这样大大的推动力， hidup kita nggak akan tenang kalau nggak melakukan tugas itu. 如果我们没有去执行这个任务，我们的生命不会很安全的而过的。 Dan hal ini disaksikan sendiri oleh Rasul Paulus. 这个事情，保罗使徒亲眼看见。 Rasul Paulus, kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, 保罗使徒，如果我们在使徒行传来看， dia seorang yang sangat membenci orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. 他是非常厌恶基督徒。 Tapi dalam perjalanan hidupnya untuk menganiaya orang-orang percaya itu, 但是在他的生命，他要去怎么样虐待这个些信徒们， Tuhan menyatakan anugerahnya kepada Paulus. 主而表达了对于保罗他的慈爱。 Hati Paulus dijamah oleh Tuhan, 保罗被主触摸， dia ditangkap oleh Yesus, 被耶稣所抓到， lalu dia percaya kepada Kristus. 他就信靠了主耶稣。 Dan waktu dia percaya kepada Kristus, ada dorongan besar dari dalam hatinya untuk mengabarkan berita tentang Yesus itu. 当他信靠了主基督，他心里面有一个大大的推动力，你怎么样不断的去传讲关于主耶稣的故事。 Sehingga di dalam surat yang dia tulis kepada orang-orang percaya di kota Korintus, 所以在圣经里面，他所写的一些， di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23 dikatakan, 在格林多前书的第1章第16到23节， bahwa pemberitaan kabar baik itu merupakan keharusan bagi Paulus. 对于保罗传讲这个好信息是必须的。 Namanya keharusan berarti sesuatu yang wajib untuk dilakukan. 必须的意思就是肯定要去做， Dan kalau itu tidak dilakukan oleh dia, 如果他没有去做， dia akan mengalami celaka. 他会有祸。 Wah, serius sekali ini Paulus bisa mengatakan kalimat seperti itu. 他说出这个语言是非常严肃。 Kita sebagai orang-orang percaya zaman ini kayaknya biasa-biasa aja tuh. 我们身为主的信徒们，好像现在的世界好像这样的普通而已， Nggak ada dorongan untuk kita memberitakan kabar baik, itu biasa aja. Merasa nggak ada konsekuensinya di sana. 没有这种的推动力，好像觉得没有什么任何的后果。 Tapi beda dengan Paulus. 但是保罗就不同， Nah, kita akan belajar dalam diri Paulus secara khususnya, dia memberikan ada 3 rambu dalam dia memberitakan kabar baik itu. 我们从保罗身上学到有3个方式，他怎么样去传这个福音。 Dari Nats 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. Rambu yang pertama yang dia katakan, 格林多前书第9章16到23节， ketika dia sudah mengabarkan kabar baik itu, tidak ada alasan bagi dia untuk bermegah diri ataupun menyombongkan diri. 当他在传这个福音的时候，没有理由让他自夸， Karena tugas
yang dia lakukan itu 是因为他所做的是他的任务， merupakan keharusan yang harus dia lakukan. 是必须做好的，是他应当要去做的。 Jadi jangan pernah kita merasa sombong waktu kita bisa mengabarkan Injil Kerajaan Allah lalu orang itu bertobat lalu kita bangga. 所以当不要觉得你传福音的时候有人悔改，你就觉得自傲。 Firman Tuhan katakan jangan engkau menyombongkan diri dengan hal seperti itu. 圣经里面说，你不要对于因为这些事情而觉得自傲。 Sekarang ini dengan perkembangan media sosial khususnya tayangan YouTube 现在很多网络发达科技， banyak 尤其 sekali YouTube diekspos secara terang-terangan di channel-channel YouTube seperti sebuah kebanggaan kalau ada orang yang menerima pemberitaan kabar baik. 在 YouTube 那边被显示，如果有人传福音，然后有人接受，好像非常非常了不起的事。 Seperti itu menunjukkan bahwa saya hebat bisa memenangkan jiwa-jiwa ini. 好像我是很厉害，我可以抓这个新的灵魂， Apa itu berdampak baik? 会有带来好的影响吗？ Hati-hati. 要小心。 Karena dengan video-video seperti itu kita tayangkan di media YouTube 我在看了这种影片， akan dilihat oleh banyak orang tanpa batas di sana. 是无限的人能够看见这个影片， Dan belum tentu orang yang memiliki kepercayaan sama seperti orang yang bertobat ini bisa menerima hal ini. 也不一定一样的宗教的人能够接受这个事情， Mereka bisa marah, 他们能够生气， bisa melakukan tindakan-tindakan yang justru akan merugikan kita sebagai orang-orang percaya Yesus. 能够做些事情而害我们这些属于主基督的人。 Kita memberitakan kabar baik sehingga orang itu bisa percaya kepada Kristus bukan untuk menyombongkan diri kita. 传扬好信息，让人能够接受而信靠他，不是为了骄傲， Bukan untuk diekspos besar-besaran supaya orang tahu saya bisa memenangkan jiwa. 不是为了显明让很多人都知道我可以有这个能力来抓新的灵魂。 Kalau kita lihat belajar dari diri Rasul Paulus sendiri, 我们从保罗使徒来学 dari 习， hasil pemberitaan kabar baik, jiwa-jiwa yang dimenangkan itu luar biasa. 他所得胜的这些新的灵魂是了不起。 Dibandingkan dengan kita, orang-orang yang baru memenangkan berapa jiwa saja begitu sombongnya. 比起我们才来得胜几个人而已。 Rasul Paulus rasul yang hebat dipakai oleh Tuhan. 保罗使徒是主大大的使用 Dia 的 tidak menyombongkan diri dengan segala keberhasilan dia di dalam pemberitaan kabar baik. 他没有以他所成就的让自己自傲。 Rambu yang kedua yang dia beritahukan kepada kita. 第二件事，他要告诉我们， Dalam kita memberitakan kabar baik itu, 当我们传扬这个好信息， kita jangan menuntut upah di sana. 不要要求回报。 Kenapa? 为什么？ Karena kita menjalankan tugas memberitakan kabar baik itu bukan dilandasi oleh kehendak kita sendiri, tapi dilandasi oleh kehendak Tuhan bagi kita. 我们来执行这个任务，不是因为我们的想要，但是有主的推动力，主的旨意让我们去做。 Jangan kita katakan kalau saya bisa membawa satu jiwa, nanti saya dapat satu medali dari gereja nih. 不要以为我带了一个新的灵魂，教会会给我一个金牌， Sebagai upah atas keberhasilan saya menyelamatkan satu orang berdosa. 是给你奖赏，是因为你能够带来新的一个灵魂。 Bukan itu tujuan kita dalam pemberitaan kabar baik. 传信息的不是这个目的， Bukan untuk menuntut upah. 不是要求有任何的回报。 Paulus katakan upah dia memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kerajaan Allah. 他的回报就是能够去传扬关于天国的事， Dia bekerja tanpa upah. 他不求回报而去传扬。 Kemudian yang ketiga, rambu yang ketiga yang diberikan. 第三件， Dalam pemberitaan kabar baik yang dilakukan harus secara kontekstual.
他在怎么样在日常生活要不要去传这个好信息？ Artinya berbaur dengan konteks orang yang mendengar pemberitaan kabar baik itu. 就混合跟那些人有没有听过的，不然就还没有听过。 Orang suka katakan jangan kita tarik keluarkan dia dari budaya konteks hidup dia. 不要把别人从他的文化拉出来。 Sehingga di dalam kalau kita baca secara khusus surat Paulus ini 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. 如果我们特意去看哥林多前书第9章16到23节， Dikatakan waktu aku memberitakan Injil kepada kalangan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. 当我对犹太人去传福音，我就当做一个犹太人。 Waktu aku memberitakan kabar baik ini Injil kerajaan Allah di antara orang-orang yang lemah, aku seperti orang-orang yang lemah. 当我在脆弱当中的人去传福音，我就是变成一个脆弱的人。 Itu pemberitaan kabar baik secara kontekstual. 就是一个部分的去传扬。 Saya kadangkala begitu kagum melihat para misionaris yang memberitakan Injil ke daerah-daerah yang mengikuti konteks daerah itu. 我时常觉得那些差传的人，我觉得他们很佩服他们。 Misalnya 举个例子， dalam hal memberitakan Injil menggunakan musik yang ada di daerah itu. 传福音使用一个方式，就是当地的音乐， Orang-orang bisa menerima itu. 人都能够接受。 Lalu ketika orang-orang yang sudah percaya menerima pemberitaan Injil ini, mereka beribadah di sebuah gedung gereja. 他们接受了，他们就做敬拜，在一个教会的建筑。 Gedung gerejanya juga dibuat sesuai dengan konteks daerah itu. 这个建筑也是按照当地的 Dengan 文化， budaya daerah itu. 当地的文化习俗。 Sehingga orang yang percaya ketika mereka hadir, mereka nyaman. Ini tempat seperti tempat kami sendiri. 所以信徒们当他们来做敬拜，他们觉得很舒服， Nggak 因为 asing 这 bagi 是他们 mereka 的地方， berada di tempat seperti itu. 是按照他们的传统。 Sehingga orang yang tidak percaya pun ketika mereka melihat orang-orang percaya beribadah seperti tempat yang mereka ada di sana, mereka pun bisa tertarik untuk bergabung di dalamnya. 所以还没有信靠主的人，看到这个建筑会有自己的吸引力。 Jadi hari ini kita boleh diingatkan kembali melalui pemberitaan firman Tuhan bicara tentang beritakanlah kabar baik. 所以今天我们又被提醒，我们要身为一个主的使女，记得要去传扬好信息。 Kita melakukan tugas ini 我们要执行这个任务， bukan hanya mengandalkan kefasihan kita untuk berkata-kata, 不是靠着我们的口中很流利的说话， tapi harus mewujudkan itu melalui tindakan nyata yang dapat dirasakan. 但是要显现出来在我们的行为上。 Sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19, 现在在新冠的疫情当中， kita dipanggil sebagai orang-orang percaya Yesus untuk memberitakan kabar baik itu. 我们被呼召是为了要传好这个信息， Melalui apa? 透过什么方式？ Apa cuma berkoar-koar dengan kata-kata kita yang hebat-hebat? 难道是我们口中所说着一些千万甜蜜的言语吗？ Orang kadang-kala nutup kupingnya. 有些人有时候就盖住他们的耳朵， Tapi ketika kita mengabarkan berita baik itu melalui tindakan nyata buat orang-orang di sekitar kita. 但是我们用实际的行为行动，透过我们的四周围的人来看见， Hati mereka bisa tersentuh, mengalami kasih Allah itu. 他们的心会受打动，会感受到主的慈爱。 Sehingga tanpa banyak kita bicara, 我们不要说那么多话， mereka bisa mengalami kasih Allah yang kita salurkan melalui tindakan nyata. 他们都能够经历到主的爱，透过我们所传的一种行为。 Hal yang kedua yang perlu saya tekankan sebagai penutup dari khotbah ini. 第二件事，我要强调的，而做我的讲道的结束， Bahwa seorang pemberita kabar baik akan penuh kuasa dalam pemberitaannya jika dia mengalami lebih dahulu indahnya hidup dalam Kristus Tuhan. 如果一个传扬主好信息的人，如果他之前已经亲自感受到、经历到的，他更有能力来去传扬这个好信息。
Dia mengalami dulu betapa indahnya hidup ketika aku percaya kepada Kristus. 他又亲眼亲自的感受到，当他信靠主，他的生活变成那么的美， Hidup yang dilimpahi dengan damai sejahtera Tuhan. 很丰盛、很平安的一种生活， Hidup yang dilingkupi dengan sukacita surgawi. 充满天国天堂的喜乐。 Orang-orang akan melihat cara hidup kita. 很多人能够看见我们的生活的方式， Khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini. 尤其在现在的情况， Harusnya membedakan kita antara orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sudah menerima berita kabar baik itu dengan orang yang belum menerima berita kabar baik. 是要把他们看见我们是与众不同的人。 Kemarin saya mengikuti webinar yang diadakan oleh Sinwil Jabar. 我昨天参加了一个讲座会，是我们的区会所 Kesaksian 举 salah 办， seorang pengusaha. 有一个生意人， Dia bercerita bagaimana dia menghadapi kondisi pandemi sekarang ini. 他分享他怎么样去面对这个疫情。 Dan bagi saya sungguh luar biasa dari kata-kata yang dia ucapkan lewat pengalaman hidupnya sendiri. 对我来说非常的好，透过他亲自的经验， Persoalan, masalah itu akan dihadapi oleh setiap orang. 事情、问题、挣扎，每一个人会发生。 Dan satu kalimat yang dia katakan bahwa Tuhan itu nggak pernah menjanjikan anak-anaknya akan dilepaskan dari persoalan, nggak akan ada persoalan dalam hidup. 有一句话他说：“主不会让他的子女远离了事情问题。 Tapi yang Tuhan janjikan, kalau engkau ada persoalan dalam hidup, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagimu. 当主知道你生命有事情挣扎，主会给你们答案。 Sehingga waktu kita mengalami kondisi yang sulit sekalipun, kita tahu ada Tuhan yang kita percaya dalam Yesus yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. 虽然我们正在非常艰难的时刻，都要相信有主同在，有主会给我们答案， Sehingga kita bisa memiliki pengharapan dalam kita menjalani hidup ini. 所以当我们走过我们的生命，我们就有盼望。 Kita nggak tahu berapa lama kondisi pandemi ini akan berlangsung. 我们不知道这个疫情会到什么时候， Tapi biarlah kita sebagai orang-orang yang mengaku sudah menerima kabar baik, percaya kepada Yesus Kristus. 但愿我们身为一个已经接受了这个好信息的人， Mari kita menikmati 我们来去 hari-hari 享受 hidup kita bersama dengan Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi itu. 来享受与他的同在，与他的赐福。 Dan ini menjadi kesaksian pemberitaan kabar baik yang bisa dilihat dan dirasa oleh banyak orang. 这个能够变成好信息的传扬，而见证，让很多人能够看得见。 Amin firman Tuhan. 阿门。 Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami telah dengarkan pemberitaannya pada pagi ini. Yang mengingatkan kami kembali, kami sebagai umat Tuhan yang telah menerima kabar baik Injil Kerajaan Allah ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mendapatkan pembaharuan hubungan dengan Bapa di surga. Kami juga mengalami pembaharuan hidup yang diubah oleh Tuhan. Dan indahnya hidup seorang yang telah mengalami dan menerima kabar baik Injil Kerajaan Allah. Dan hari ini kami diingatkan, kalau kami sudah mengalami indahnya hidup sebagai orang yang menerima kabar baik itu, kami harusnya menjadi pemberita kabar baik itu sendiri bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Tolong kami, untuk kami bukan hanya sekedar mendengar firman yang disampaikan hari ini, tapi biarlah kami juga boleh menjadi pelaku firman itu. Kami memberitakan kabar baik, bukan hanya melalui kata-kata kami, tetapi yang lebih lagi, melalui perbuatan kami yang bisa dialami, dirasakan
oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini ingin berdoa dalam kondisi pandemi COVID-19 yang semakin bertambah-tambah banyak dari hari ke hari. Biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami boleh hidup dengan berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan menjaga, melindungi kami. Sehingga kalau kami harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kami pun patuh untuk mengikuti itu. Dan kalau kami sudah patuh menjalankan itu, kami harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami, Tuhan akan menjaga kami dan melindungi kami. Kami berdoa Bapa, bagi setiap umat-Mu yang sekarang ini dalam kondisi kegelisahan dan ketakutan yang sangat luar biasa mereka alami karena kondisi pandemi. Tuhan tolong jamah hati mereka. Berikan damai sejahtera-Mu, sehingga mereka boleh menikmati hidup yang masih Tuhan berikan. Dan hidup itu mereka boleh pakai untuk menjadi pemberita kabar baik. Kuatkan dan teguhkan jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup. Bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena kesulitan ekonomi, usaha pekerjaan, ataupun bergumul buat anak-anak mereka dalam studi mereka. Tuhan Kau sendiri yang akan memberikan kekuatan itu. Dan kami yakin bahwa persoalan yang Tuhan izinkan kami alami, pasti ada jalan keluar yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong bangsa ini di tengah segala masalah demi masalah yang dihadapi, khususnya di dalam menanggulangi wabah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan berikan kemampuan hikmat bijaksana kepada pemerintah, khususnya di dalam penyaluran vaksin. Biarlah itu boleh tepat sasaran. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk dampak dari pandemi ini yang berimbas dalam kehidupan ekonomi bangsa dan negara. Tuhan yang kiranya juga menolong pemerintah di dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang tepat, sehingga dampak resesi ekonomi yang sedang melanda negara kami tidak berdampak lebih luas lagi ya Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa buat pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para hamba Tuhan, para misionaris dalam kondisi pandemi sekalipun. Berita Injil itu akan terus tersebar, bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui sebuah tindakan nyata yang memberikan dampak dan pengaruh. Kami juga mau berdoa secara khusus buat bencana-bencana alam yang sekarang ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tuhan tolong untuk pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah di dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menolong para korban bencana itu. Biarlah dengan rasa takut dan gentar kepada Engkau, mereka menjalankan dengan kejujuran di dalam menyalurkan bantuan demi orang-orang yang kena bencana. Dan kami sebagai gereja Tuhan juga biarlah kami pun boleh berbagian untuk menolong saudara-saudara sebangsa dan senegara bagi kami Indonesia, untuk kami pun boleh berbagian di dalam menyalurkan bantuan itu. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang pada pagi hari ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. 师徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天。 坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan cara menyerahkan secara tunai atau dapat mentransfer ke rekening gereja masing-masing. 那么表达我们感恩的心，我们将进行我们的奉献，都可以透过现金，不然都透过我们的汇款的。 Nas persembahan diambil dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. 奉献的经训在箴言第3章第9到第10节，你要以财物和一切出手的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。 Mari kita turut menyatakan tekad kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. 我们来下定了决心的，我们变成一个道的行道的人，在我们的日常生活里面。 Kita menaikkan satu pujian, ku suka mengabarkan. 我们一边唱诗，我爱传讲主福音。 Surga tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku, ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. 我爱传讲主福音，福音美妙惊喜，胜过一切的权柄，胜过所有顽疾。我爱传讲主福音，向人不断传讲。福音是我的生命，是我心灵欢畅。我爱传讲主福音，传讲了主的福音，
传讲耶稣爱罪人，传讲耶稣救人。Kusukan mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Kusukan mengabarkan tentang Injil Tuhan. Ada yang belum dengarnya tentang kasih Tuhan. Kusuka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Mari kita doa persembahan. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang begitu indah, yang baru saja kami dengar. Mampukan setiap kami agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya mendengarkan saja. Tuhan, pada kesempatan ini, kami mau menyerahkan persembahan sebagian kecil dari apa yang kami punya, yang semua ini juga berasal dari-Mu Tuhan. Berkati persembahan kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. 会众请站立， Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini 我们将结束今天的敬拜。 dengan menaikkan doxologi. 我们来唱善一颂。 普天之下万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体同荣同尊，万有之源，万福之本。 Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan marilah kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Yen Yehova cehu keni pauhuni. Yen Yehova setatalian kuang cauni ceen keni. Yen Yehova siang ni yang lien ceni ping'an. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Selamat hari Minggu jemaat GKI Klasis Priangan. Tuhan Yesus memberkati. 百良区会的会友们，祝你们周星期天愉快，神上帝赐福大家。 Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat
因着我的好与坏，只因你的恩惠，你的慈爱，你一直释放我，何等荣幸能称你是我阿爸天父，你赐我真智慧，每当我寻求就必能寻见你，我在门外叩门，你为我开启，因你是我父永恒的天父，你从不曾离弃，不会让我独自去面对考验，你总是在那里等候着我，因你是我父永恒的天父。你已用那完全的爱深深包容着我，不是因着我的好与坏，只因你的恩惠，你的慈爱，你一直释放我，何等荣幸能称你是我阿爸天父，你赐我真智慧，每当我寻求就必能寻见你，我在门外叩门，你为我开启，因你是我父永恒的天父，你从不曾离弃，不会让我独自去面对考验，你总是在那里等候着我，因你是我父永恒的天父。永恒的天父。你赐我真智慧，每当我寻求就必能寻见你，我在门外叩门，你为我开启，因你是我父永恒的天父，曾离弃，不会让我独自去面对考验，你总是在那里等候着我，因你是我父永恒的天父。